Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Yang pada hari ini tuan-tuan, sehingga ke saat ini kita dipanjangkan umur kita, diberi kesempatan untuk kita dengan kelapangan waktu, dengan izinnya umur yang panjang ini, pada hari ini dan saat ini kita masih lagi dapat bernafas dengan izin Allah, dengan rahmatnya, yang mana perlu kita syukuri dengan setinggi-tinggi kesyukuran ke atas Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan kesihatan, panjang umur dan kelapangan waktu, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita manfaatkan umur dan waktu kita untuk kebaikan. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut tentang dua nikmat. Nabi bersabda, ni'matani maghbunun kathirun minan nas. Dua nikmat yang manusia sering tertipu daya. Dua nikmat yang kita rasa seronok dan kita rasa betul-betul selesa. Sedar tak sedar, dua nikmat yang Allah serahkan kepada kita, Allah kurniakan kepada kita, ramai dalam kalangan manusia tertipu daya. Sama ada ditipu daya oleh syaitan ataupun dengan hawa nafsu sendiri. Apakah dua nikmat itu tuan-tuan? Ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas. Dua nikmat Nabi kata yang manusia ramai tertipu daya. Apa dia? As-sihhatu wal faragh, iaitu kesihatan tubuh badan dan kelapangan waktu. Berapa ramai yang Allah bagi kesihatan, berapa ramai yang Allah bagi dia kekuatan. Ada hamba Allah Subhanahu wa taala satu hari dia boleh jogging 20 km. Dia memang marathoner lah, dia memang runner. Dia memang hardcore punya. Hari-hari paling kurang, Ustaz, saya satu hari biasa 10 km. Seminggu 6 kali. Seminggu tak lagi. Satu hari rest, rehat. Satu minggu depan buat lagi. Dia kata, saya pernah mencapai 1 tahun 1000 lebih kilometer dia simpan. Zaman sekarang ni, dia ada jam dia ada handset ni, dia rakamlah setahun kita punya aktiviti. Sukan tu berapa kali dia buat, berapa jauh, berapa kilometer, berapa tempoh waktu perjalanan latihan tu berlaku. Cerita sihatlah tuan-tuan. Bayangkan 10 km dia boleh buat dalam tempoh
tak sampai 1 jam suku. Kalau orang yang jenis kuat berlari ni, dia tahulah kaedah-kaedah ataupun istilah pace-nya, berapa lajunya. 1 kilometer dia kata, biasa Ustaz 1 kilometer 5 minit lebih laju tu. So 10 kilometer tak sampai 1 jam suku. 1 jam 10 minit lebih kurang macam tu lah, tak sampai pun. Sihat tak lah sihat. Ini healthy life, hidup yang sihat. Ya, berapa ramai Allah bagi kesihatan tetapi tertipu daya. Sihat wal afiat tetapi tidak digunakan untuk kebaikan. Tidak digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kelapangan waktu. Berapa ramai tuan-tuan Sabtu Ahad lapang, malam lapang. Ya, masjid pun tak datang. Sihat boleh berlari satu hari 10-20 kilometer, tapi nak melangkah ke masjid, Allahu Akbar. Ya, kesianlah, kesian. Kita tak katalah yang berlari ni tak pergi masjid. No, tak ada. Ramai je yang berlari tapi ke masjid. Ya. Tapi ada juga dan ramai juga yang berlari aktif tak ke masjid. Nak cerita sihat tubuh badan, nak cerita manusia ni ramai yang ada kelapangan waktu tapi Allah tak pilih dia. Allah tak pilih dia. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang kita rasa tak mungkin, ya, mungkin kita tak setaraf kesihatan macam orang yang boleh lari satu hari 20 km. Ya, tapi kesihatan ala kadar alhamdulillah masih lagi boleh bernafas, tapi kita masih latih memanfaatkan waktu kita. Datang berjemaah, tak cukup kita duduk dalam majlis ilmu. Ini semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Yang mana kita minta pada Allah supaya Allah kurniakan istiqamah. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kedua-dua nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak kita tertipu daya dan tidak juga kita tersalah guna, tuan-tuan. Sebab itulah Nabi SAW ajar kita satu doa supaya apa? Iman kita maintain, iman kita bertambah. Tak nak iman kita berkurangan. Apakah tanda-tanda iman berkurangan? Kata Imam Ghazali, amal ibadah kita makin lesu. Dulu rajin, tiba-tiba slow sikit dah. Maksudnya tanda iman berkurangan. Nah, ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Iman yazidu wa yanqus. Iman boleh bertambah dan boleh berkurangan. Jadi perlu kita memperkuatkan keimanan kita. Sebab itu Nabi ajar satu doa yang mana Nabi SAW ajar kita doa ni supaya kita maintain istiqamah. Apa doa, tuan-tuan? Saya rasa tuan-tuan hafal doa ni, iaitu ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Boleh ubah, tuan-tuan. Hari ni baik, besok jahat, besok jahat, hari ni baik. Yang boleh ubahkan hati ni Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, wahai Tuhan yang merubah hati manusia, yang maha mampu boleh merubah hati manusia, tetapkanlah hatiku terhadap agamamu. Ini kita minta, tuan-tuan, supaya kita terus istiqamah, 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 istiqamah. Tak lain tak bukan kita nakkan husnul khatimah di penghujung kehidupan kita. Dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang suci, hati yang bersih. Allah bertemu dengan kita dengan penuh keredaan. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak cerita ni, tuan-tuan, dalam kalangan orang yang beruntung. Allah pilih berapa ramai yang sihat, berapa ramai yang ada kelapangan waktu, tetapi tak terpilih macam tuan-tuan. Berapa ramai yang sihat tapi masih tidur lagi sekarang ni. Berapa ramai yang lapang waktu, tak sibuk tapi tidak mahu ke masjid. Tapi tuan-tuan terpilih, alhamdulillah. Bukan saja berjemaah, duduk dalam majlis ilmu, majlis yang diberkati. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan lima yasna'.
Nabi kata sesungguhnya para malaikat merendahkan ataupun mengibarkan sayap-sayapnya ke atas penuntut-penuntut ilmu sebagai tanda keredaan atas apa yang dia lakukan. Ini Nabi cerita tentang kelebihan mereka yang hadir dalam majlis ilmu. Tuan-tuan yang sekarang ni datang ke majlis ilmu, malaikat turun. Dalam hadis sahih Muslim, sayyaratan fudula. Dia malaikat setiap pagi, setiap hari akan berterbangan di atas langit, cari majlis ilmu, cari majlis zikir. Nampak saja majlis ilmu yang bercahaya, terus turun landing dekat muka bumi dan melebarkan sayapnya di atas penuntut-penuntut ilmu. Jangan tengok atas, memang tak nampak punya kepak tu. Ya, kalau nampak confirm lagi. Ya tuan-tuan. Itu sebagai tanda keredaan. Tuan-tuan, malaikat redha bermakna Allah redha. Malaikat dia lebarkan sayap ke atas penuntut ilmu, tanda redha ke atas kita tuan-tuan pada pagi ini insya-Allah. Dan redha malaikat bermakna redha Allah. Dalilnya apa? Malaikat tidak akan redha kecuali dengan perintah Allah. Sebab ada satu hadis qudsi. Nabi SAW meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, iaitu Allah panggil Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu." Wahai Jibril, sesungguhnya dekat muka bumi ini ada seorang hamba, aku cintakan dia. Ya, moga-moga tuan-tuanlah di antaranya. Moga-moga kita insya-Allah. Allah kata, "Wahai Jibril, ada seorang fulan bin fulan ataupun fulanah binti fulan, aku cintakan dia. Sebab dia ni kaki ibadah, sebab dia bertakwa." Maka Allah kata, hendaklah engkau juga mencintai dia. Fa ahabbahu Jibril. Allah perintah supaya Jibril mencintai dia juga, siap sebut nama, siap sebut bin sekali keturunan. Maka malaikat Jibril pun kata, aku pun cintakan dia, sebab Allah cintakan dia. Tak berhenti dekat situ. Malaikat Jibril pergi ke langit seluruhnya, seru anak-anak buah dia, "Ya ahlas sama', wahai penduduk langit." Malaikat kan duduk kat langit kan, takkan alien kot. Alien tu cerita Hollywood, ni malaikat. Jibril seru staf-staf dia, anak-anak buah dia, "Ya ahlas sama', innallaha yuhibbu fulanan." Sesungguhnya Allah mencintai fulan bin fulan. Fa ahibbuh, maka hendaklah kalian semua mencintai dia. Maka seluruhlah penduduk langit mencintai sesiapa yang Allah cintai. So tuan-tuan, pagi ini insya-Allah malaikat turun tunjukkan solidariti dia dan keredaan mereka yang hadir pada majlis ilmu ini. Bermakna kita mendapat keredaan Allah. Sebab itulah pentingnya kita istiqamah dalam majlis ilmu. Tak kiralah siapa penceramah, tak lawak, tak bersemangat. Memang ada penceramah macam tu, memang style dia macam tu. Takkan kita nak suruh penceramah ikut style kita nak. Ustaz, kalau ustaz nak ceramah, buat lawak kalau tidak saya tak nak datang. Kalau nak pelawak, jemput AR Badul, lagi bagus. Ya. Tapi kalau penceramah tu ada kelakar-kelakar tu, itu bonus lah, alhamdulillah. Bak kata orang tu rencah. Tapi kalau duk lawak 24 jam, bak kata orang masak lauk garam terlebih, tak sedap juga. Sikit-sikit tu sedap lah, okey lah tuan-tuan ya. Bukan tak boleh. Tapi ada ustaz tu duk ceramah, satu lawak pun tak ada. Tak apa lah. Kita bukan nak lawak. Kita nak redha Allah tu. Nak selamat ke akhirat. Tak kisahlah. Alhamdulillah, slow je cakap. Ceramah macam baca kitab. Tak apa. Baca kitab lah. Tapi maklumat ada. Yang penting kita dapat malaikat, kita dapat kepak malaikat tu. Walaupun tak terbang sekali, tapi kita terbang dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita terpilih. Mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kali kedua saya ikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak masjid, iaitu pengajian berkitab di Masjid At-Taqwa. Ya, mungkin tuan-tuan sudah maklum ataupun ada yang belum maklum, iaitu kitab pengajian saya hadis 40 fardu ain. Biasa kita dengar hadis 40 Imam Nawawi. Ni hadis 40 fardu ain. Cerita tentang fardu ain, asas-asas agama. Ya, lebih kurang juga macam hadis 40 Imam Nawawi, tetapi lain sikitlah riwayat dia. Hadis-hadis dia berbeza. Tapi konsepnya sama. Konsepnya sama apa tuan-tuan? Ya, beramal dengan hadis yang menyatakan fadilat tentang sesiapa yang beramal, sesiapa yang menghafal. Kalau tak hafal, paling kurang dia tahu dan dia beramal. 40 hadis. Ada hadis. Ya, maka orang yang beramal, apatah lagi hafal, 40 hadis min umuri diniha, tentang urusan-urusan dinih agamanya. Maka kitab tak ada. Ya, sebab tu saya minta pihak masjid tolong sambungkan dekat TV ataupun dekat projektor. Tapi tak ada, tak selesai sampai sekarang. Tak tahu, wallahu a'lam. Ya, yang ada sekarang ni saya terjemah sendiri, terjemahan tak ada. Sebab tu saya kalau ceramah saya suka sharekan dekat sini, tapi hari ni tak disediakan. Yang kali pertama ada percubaan daripada pihak masjid, tapi dia tak appear, ada masalah teknikal. Masjid kena ambil action lah, kena repair ke, panggil technician untuk repair. Ya, tapi masa first time tu ada, dia sambung dekat saya punya komputer, tak keluar. Tapi kalau masjid lain dia keluar, kan? Bermaksudnya something wrong lah, kena repair, panggil technician. Jangan panggil imam memang tak reti. Ataupun penceramah dia tak boleh, panggil technician. Bayarlah berapa dan sebagainya, dia settle kan. Tapi masjid lain, okey, tak ada masalah. Even saya dekat pejabat tempat saya bekerja, pejabat mufti, macam tu je. Memang pasang kita buat present, okey, nampak, tak ada masalah. Sini, tak keluar. So something wrong kat sini, kena repair lah. So buku tak ada, saya terjemah sendiri. Ya, dan appear kat sini, tuan-tuan nak ambil gambar ke ataupun nak ambil slide saya pun boleh, tak ada masalah. Ya, ni itulah. Mungkin terima kasih Tuan Haji tanya tadi. At least saya dapat bagi tahulah supaya ambil action lah kot. Ya, pengurusan masjid kena ambil action supaya boleh ambil tindakan, ataupun untuk supaya manfaat kita. Sudah ada teknologi. Ya, teknologi. Zaman sekarang kita kena raikan zaman sekarang. Zaman dulu kalau ceramah semua penuh ke depan. Tapi zaman sekarang stylenya ceramah, seorang duduk sana, seorang duduk sini. Bagi saya tak ada masalah. There is no issue, tak ada masalah. Pasal apa? Duduk sana ke duduk sini ke? Ya, yang penting dia datang majlis ilmu tu kira baiklah. Alhamdulillah. Dan kalau duduk sana ke duduk sini ke tak ada masalah. Pasal apa? Teknologi. Suara dah kuat kan? Kalau tuan-tuan duduk luar pun dengar suara saya. So tak ada masalah. Ya, sama juga teknologi, kita dah ada slide, kita dah ada projektor. Ya, kalau dulu kena bawa kitab, kena begini. Sekarang ni penceramah memudahkan orang yang dah dengar tu. Ya, sebab tu saya suka pakai slide. Saya minta pihak masjid supaya sediakan, supaya saya dapat kongsikan. Sebab apa? Etika pendidikan. Saya pernah belajar lah dulu. Dulu konon nak ambil master pendidikan. Ya, pernah belajarlah ilmu pedagogi. Kalau cikgu dia tahu lah kan. Dia kata antara teknik, ya, cara berkesan kita nak mengajar orang lain supaya melekat masuk. Cara dia apa? Dia ada 3 peringkat. Pertama, kalau bercakap macam ni. Bercakap macam ni, dia boleh masuk tak? Boleh. Tapi tak berapa berkesan. Kedua, antara berkesan, ya, kalau kita bercakap, penuntut ilmu dia mencatat. Dia lagi melekat, lagi ingat. Itu. Ya. Tapi kita tak boleh paksa orang zaman sekarang buat macam tu. Ya. Dan kedua dia kata, melekat macam mana? Kalau
guru mengajar ada catatan dekat depan. Nampak? Kalau saya mengajar, catatan keluar kat sini, catatan keluar kat TV belakang. Dia lagi lekat masuk. Sebab tu saya suka pakai slide. Kan? Kalau buku tak ada, at least kita ada. Orang boleh ambil gambar, boleh catat. Sekarang ni tuan-tuan, appear dekat skrin, orang tak catat, ambil handset, ambil gambar, simpanan sendiri. Nampak? Ya. Jadi itu kedua. Ketiga, nak betul-betul melekat, mengajar, ada catatan dekat skrin, dia catat lagi. Itu lagi lekat. Ilmu masuk. Sebab itu dekat Afrika, madrasah tahfiz dia, macam mana cara mereka menghafal Al-Quran. Mereka hafal Al-Quran, dah hafal, mereka tulis dekat papan. Pernah nampak tak papan? Besar macam tu. Dia pakai kapur. Ada tempat pakai arang. Dalam keadaan dhaif tu, dia tulis. Apa dia hafal? Katakanlah satu hizib, satu muka surat, dia tulis. Macam tu. Ingat, masuk. Nampak? Ya? Jadi, Tuan Haji kata, ada kitab ke? Tak ada kitab. Setakat ni ada terjemahan, stok tak ada. Ada seorang pensyarah, Dr. Omar Muhammad Noor, dia ada terjemah 40 hadis fardu ain, ada. Tapi stok tu dah tak ada lagi dah. Mungkin dia kena cetak sekali lagi, tak tahu bila. Ya, cuma yang ada dekat saya hadis 40, ya, hadis 40 fardu ain ini saya terjemah sendiri. Kalau nak saya boleh bagilah, tak ada masalah. Tapi setakat ni nak cetak ke tidak, saya belum ada nak cetak lagi. Nak cetak tu kena ada suntingan, kena ada proses dan sebagainya, ya. Tapi tak apalah, insya-Allah kalau belum ada buku, tetapi saya willing to share dekat skrin, ya. Mungkin insya-Allah bulan depan settle lah kot, ya. Dia kena panggil pakar, technician. Surau tempat saya duduk kat Ampang, tuan-tuan. Sama juga, ya. Tak boleh. Kita try tak boleh. Panggil technician, panggil IT, dibuat settle kejap ya. Benda macam tu. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita cerita tentang hadis 40 ni, kita dah baca fadilat bagaimana Nabi cerita dalam hadis, ya. Siapa yang beramal 40 hadis tentang urusan agamanya, yang menghafal 40 hadis, maka dekat akhirat nanti dia akan dihimpunkan, dia akan dikumpulkan bersama para ulama. Ya. Walaupun hadis dia dhaif, walaupun hadis dia lemah, tetapi hadis dhaif sepakat para ulama, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, boleh diamalkan. Ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah baca hadis yang pertama. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi lah, ya, hadis cerita tentang Nabi menceritakan siapakah ketika mana Nabi SAW ditanya siapakah orang yang dinamakan sebagai Muslim. Ya, seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW, dia kata, wahai Rasulullah, siapakah yang dinamakan sebagai orang Muslim? Siapakah hakikatnya? Dia nak tahu definisi. Maka Nabi SAW, Nabi kata, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dimaksudkan orang Muslim itu adalah orang lain yang berada di kelilingnya terselamat. Muslim kan daripada salama, selamat kan? Terselamat daripada bencana lidah dan tangannya. Nabi nak kata yang dinamakan seorang Muslim bukan hanya sekadar sembahyang bagus, bukan sekadar pergi umrah rajin, tidak. Ya bagus, itu bagus, zikir banyak, tetapi hubungan dengan manusia, manusia selesa dengan dia, manusia tidak terancam dengan dia, manusia tidak terganggu ataupun menderita daripada mulut dan tangannya. Itu hakikat orang Muslim. Ya, saya pernah cerita tuan-tuan bagaimana ada hamba Allah Subhanahu wa taala sembahyang bagus. Ya, ada video tertular dululah kan, tahun sebelum PKP apa. Bagaimana orang datang, seorang jemaah ni, dia datang ke masjid. Ya, ada seorang hamba Allah ni, dia terlanggar ke apalah, dia marah, dia sepaknya orang tu. Dia sepak hamba Allah tu. Yalah, dia kita sangka baik, dia insan yang lemah, ada buat silap. Ya, cuma orang macam ni, dia datang ke masjid, bagus dah. Berjemaah, is good, excellent.
Tapi itu hubungan dengan Allah. Tapi hubungan manusia kena jaga juga. Kena hati-hati, jangan duk ikut baran sangat tu. Ada orang dia sembahyang berjemaah bagus, ibadah bagus, tapi balik rumah dengan bini bengis, dengan anak bengis, pun tak jadi juga. Ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dia cerita perempuan, kenalan saya lah, dia kata dia punya CEO company dia tu tuan haji, datang 24 jam pakai kopiah, berjanggut, berzikir, bawa tasbih. Tapi bila time dia marah tuan-tuan, tak puas hati. Dia kata, siapa yang buat proposal ni? Saya, Tuan Haji. Dia baling kat tong sampah. Nampak? Maksudnya you sebagai Muslim, Tuan Haji sembahyang berjemaah, hubungan dengan Allah punya baik, tapi manusia keliling rasa tak selamat, menderita dengan sikap panas baran, dia tak berakhlak, dia tak bagus. Nampak? Sebab itu Nabi kata, sesungguhnya inna akmaluhum imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang sempurna iman dia, yang paling baik akhlak dia. Dia sembahyang bagus tapi akhlak tak baik, sama juga iman tak sempurna. Ya. Dan begitu juga Nabi SAW ditanya, siapakah orang mukmin? Siapakah yang dinamakan orang beriman? Maka Nabi SAW sebut, man aminan nasu ala anfusihim wa amwalihim. Yang dinamakan sebagai hakikat orang yang beriman, iman ni iman. Iman juga maksudnya aman. Ya, iman beriman pada Allah, hakikat iman pada Allah, kita akan aman di dunia dan akhirat. Ya, iman pada Allah, dekat dunia kita dapat keamanan insya-Allah. Dekat akhirat lagilah aman. Ya, confirm masuk syurga. Walaupun pelaku dosa besar sekalipun. Walaupun ahli maksiat, masih ada bibit keimanan, dia akan masuk syurga juga satu hari nanti, walaupun kena cuci kat neraka. Ya, tetapi Nabi SAW cakap bukan itu sahaja, tetapi hakikat orang yang beriman, manusia keliling terasa aman atas harta benda dan jiwanya. Maksudnya kita ni kalau dinamakan orang beriman, kita tak mencabul nyawa orang lain, kita tidak membahayakan nyawa orang lain, dan kita tidak merosakkan harta benda orang lain, tuan-tuan. Sebab itu dalam hadis ni guru kami cakap, ya, kalau betul-betul lah dia ni seseorang yang beriman, dia bukan ada sikap vandalism. Orang beriman bukan vandalism, suka rosakkan barang sana, suka, yalah, pakai tak ada etika. Kalau kereta sendiri reti jaga, tapi kereta kawan dia hentak semacam saja, itu bukan. Ya, kalau telefon handset dululah, zaman kita dulu, tuan-tuan, ya, bagaimana kita tengok tu anak-anak muda kita, tak kira lah, mungkin yang Islam juga, yang bukan Islam, ya, telefon tu rosak, baru pasang dah rosak macam-macam dah. Kita pernah sekali, beberapa kali kita nak telefon, tak boleh masuk. Pasal apa? Ada chewing gum dekat tempat masuk shilling tu. Dululah kan, dulu nak masuk duit, nak telefon, tuan-tuan, ada chewing gum, memang tak boleh call lah. Ni kerja budak-budak, apa cerita dia buat, pasal apa masuk chewing gum, dia nak tarik duit. Macam itulah, tuan-tuan. Kalau dia beriman, dia tak rosakkan harta benda orang lain, orang rasa teraman. Ya, kalau harta jiran dia, harta dia juga. Kalau nampak benda-benda yang boleh membahayakan, ya, kalau jiran dia tak ada rumah, dia pun sama juga, tolong jaga, tengok-tengok kan. Jiran saya pergi Langkawi 3-4 hari, tengok-tengok ke rumah tu, tengok belakang, ambil torchlight. Itu orang beriman, ya. Dan begitu juga Nabi SAW ditanya, siapakah mujahid? Orang berjihad. Orang berjihad bukan hanya pergi perang, betul lah tu, ya. Yang berperang tu, jihad tu berperang jugalah. Fi sabilillah, pegang senjata, lawan musuh Allah yang memerangi Allah dan agamanya. Itu jihad, ya. Tapi bukan sekadar jihad saja, tetapi ada benda jihad yang kita kena jaga. Nabi kata orang mujahid itu orang yang berjihad ke jalan Allah, man jahada nafsahu lillah, ya, iaitu orang yang bermujahadah diri kerana Allah Subhanahu wa taala, berjihad melawan hawa nafsu. Berjihad melawan hawa nafsu. Tentu ada bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semalam saya ada ceramah online
ya, jemputan, ya, Yadim. Dia minta Datuk Mufti Wilayah hantar wakil untuk ceramah pasal anti rasuah, tuan-tuan. So Datuk hantar saya lah, cerita pasal rezeki berkat, cerita pasal harta bersih, ya. Rasuah kita tahulah biasa benda yang diharamkan. Kita kata satu benda rezeki berkat, ya. Kita cerita satu stigma. Orang kita kalau cerita pasal babi semua takut, tuan-tuan. Isu vaksin ni, kita muzakarah fatwa kebangsaan dah kata halal, ya. Jawatan kuasa mufti ataupun fatwa wilayah, jawatan kuasa perundingan syarak wilayah persekutuan pun dah isytiharkan vaksin yang kita pakai ni semua halal. Tapi masih lagi takut. Dia kata, ustaz betul ke tak ada babi? Katanya ada pankreas babi dalam vaksin tu. Tak ada. Muzakarah fatwa nak keluarkan kata hukum harus tu, seluruh mufti berkumpul, pakar-pakar KKM, pakar vaksin, pakar perubatan, pakar COVID-19, semua duk bentang bincang. Tanya puas-puas lah, tanya betul ke ada babi? Ni kata ada buah pinggang monyet. Tak ada benda tu, tak ada, itu fitnah anti-vaksin. Kita puas hati rasa tak ada apa-apa, okey, fine. Ceritalah stigma tentang babi ni, takut betul. Orang kita memang tak nak betul. Perjuangan habis-habisan, betul, setuju. Saya pun tak, babi ni jelas haram. Tapi bab riba ni selamba aja orang makan riba, ya. Ataupun ambil hasil harta yang tidak patuh syariah, selamba je orang kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, riba dengan makan babi mana lagi besar dosa dia? Makan babi dosa, yes. Tapi Imam Malik kata, aku buka Al-Quran, aku buka hadis, tak ada dosa yang lebih besar kecuali makan riba. Makan babi tak sebesar dosa makan riba. Riba ni, tuan-tuan, Imam Malik kata satu-satunya dosa yang Allah isytihar perang. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Siapa yang tak tinggalkan riba, maka dia isytiharkan perang pada Allah dan Rasulnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam mentafsirkan ayat ini, dia kata mereka yang makan riba mati yang tidak bertaubat daripada makan riba, ke akhirat akan Allah bagi senjata untuk dia memerangi Allah. Siapa yang berani perang Allah, tuan-tuan? Ya. Cerita pasal babi, takut sungguh. Tak nak. Betul, bagus. Tapi bab riba, beli rumah konvensional, beli kereta konvensional, pinjam peribadi konvensional. Lepas tu dia kata konvensional ni, perbankan Islam dengan konvensional sama je, tukar nama je, ustaz. Kalau you tak belajar fiqh muamalat, you jangan ceritalah. Tak belajar murabahah, musyarakah, bai' bil thaman ajil, cerita akad dan sebagainya. Kalau tak ada asas ilmu fiqh muamalat, tak belajar prinsip-prinsip akaun dan keuangan Islam, you jangan cakaplah. Jangan claim bank Islam ni, perbankan Islam sama dengan saya lain. Konsep berbeza, akad sudah berbeza, tak sama. Cerita panjang lah, tuan-tuan, ya. Kalau nak ngaji fiqh, buka kitab fiqh muamalat, kita cerita panjang, ya. Tapi ini cerita subuh santai-santai lah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu kita nak cerita, ya. Ada orang dia nak tinggalkan riba tu, dia sayang. Sekarang ni, tuan-tuan, kalau ikut catatan, ikut laporan ni saya dapat pada awal tahun 2021 yang dijelaskan oleh pengurusan KWSP. Ini cerita sumber halal dan haram lah daripada harta kita, ya. Dia kata 79 pon berapalah, maksudnya hampir 80% pencarum KWSP Muslim masih lagi tak tukar ke akaun patuh syariah.
Tuan-tuan, berapa juta tuan-tuan? Berapa juta pencarung KWSP? Ya, berapa juta yang Muslim, yang non-Muslim kita tolak tepi. Itu lantak dia lah. Dia tak beriman pada Allah dan Rasulnya, dan dia tak beriman pada syariat Allah. Kita ni yang beriman pada Allah dan Rasulnya, almost 80% masih lagi kekal, sengaja ataupun tak tahu, nak tukar kepada akaun patuh syariah. Masih tinggi, kesedaran tak ada tuan-tuan. Kalau bab babi, woi, jangan main-main. Pergi patuh syariah, ramai yang ambil tak tahu. Riba, ramai tak ambil tahu. Ya, tahun 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun lepas. 5 tahun lepas macam tu lah, lebih kurang 6 tahun lepas. TV3, Bulletin TV3 keluar kata, OKWSP isytiharkan akaun patuh syariah. Ya, siapa nak tukar pergi ke kaunter KWSP. Besok saja sampai office saya jumpa bos nak pergi kat KWSP. Dululah sebelum saya masuk government kan. Saya nak tukar kepada akaun KWSP. Pergi lah. Masa tu ikut kaunter. Sekarang ni tuan-tuan tak payah pergi kaunter, online dah boleh tukar. Mudah. Tapi masih lagi 80%, hampir tak nak tukar ke patuh syariah. Jangan main-main. Ya, ini mujahadah nafsu lawan nafsu. Lawan fikir duit dan sebagainya. Ada hamba Allah ni tuan-tuan, ibadahnya bagus. Tapi dia tanya saya, Ustaz, apakah hukum melabur fixed deposit? Saya kata fixed deposit haram, dia riba. Dia bukan patuh syariah. Kata, tapi Ustaz, saya dah banyak melabur dah, untung dah banyak. Kata, Tuan Haji, ya, fixed deposit haram. Sebab apa? Dia menjanjikan keuntungan. Keuntungan tu telah difixkan. Ya, tak adil, di situ ada untung riba. Kalau sana rugi, dia tetap kena bayar. Ataupun sana dapat untung lebih, tuan-tuan dapat tu juga. Kita explain lah dengan satu penjelasan yang boleh difahami. Ya, tapi saya dah banyak melabur dah Ustaz. Dah untung pun dah banyak. Tuan Haji, tak apa. Ra'sul mal, modal, you have it, you ambil balik. Tapi keuntungan tu adalah riba. Riba tak boleh ambil. Riba kena bagi dekat Baitul Mal. Sebab harta yang haram tidak boleh dimiliki sama sekali. Sama ada pulangkan kepada tuan punya asal, ataupun tak jumpa tuan punya asal, bagi dekat Baitul Mal. Baitul Mal serahkan kepada maslahat umum. Buat jalan ke, buat tandas ke, ya, ataupun tak ada, diserahkan kepada fakir miskin. Itu disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, cara nak bersihkan harta yang haram. Dia kata apa tuan-tuan? Ni kat Gombak ni tuan-tuan. Dia kata apa? Nanti saya fikirkan. Tuan-tuan, mujahadah lawan nafsu ni, wih, bukan senang. Ya. Ada ustaz kawan saya kata, Syekh, kita ni cerita pasal duit ni senanglah. Cuba bayangkan kalau CEO Genting Highland datang dekat engkau, offer jadi pegawai syariah dekat Genting Highland, gaji 200,000. Macam mana? Terduduk juga tu. Allah bagi ujian, jangan main-main. Ustaz ke tak ustaz, gaji 200,000, apa lagi nak? Duduk pejabat jadi letak nama, letak muka, jadi pegawai syariah Genting Highland. Tak payah buat apa-apa, tak payah keluar fatwa, duduk je. 200,000. Contohlah, walaupun mustahil. Agak-agak nak tolak ke, fikir dua kali. Kalau iman tak kuat, tak apalah, aku senyap je. So ini bab duit, mujahadah nafsu ni tuan-tuan. Jangan main-main. Duit, keduniaan, orang buang keluarga, ya, orang saman mak sendiri pasal harta. Jangan main-main, ya. Sebab itu Nabi SAW kata, jihad ni, orang yang berjihad bukan saja pergi perang. Yes, itu jihad. Tapi jangan pandang sudut itu saja. Jihad ada sudut yang lain. Melawan nafsu juga penting. Ya, sama juga orang beriman, orang Islam. Sembahyang bagus, hubungan dengan Allah bagus, tapi kadang-kadang dia lupa hubungan dengan manusia. Itu pun problem juga. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah cerita tentang komen hadis berkaitan dengan yang pertama lah. Saya terpaksa refresh balik, buat revision hadis pertama sebab dah lama tinggal. Sepatutnya bulan lepas kuliah yang kedua, tetapi saya terpaksa skip, ada urusan yang tidak dapat dielakkan. Ada event pagi itu, event resmi.
Jadi tak dapat saya lah. Jadi ini patutnya kuliah ketiga hari ni. Tapi jadi kuliah kedua lah sebab bulan lepas saya tak datang. Minta maaf banyak. Ya, jadi gap tu jauh, kena revise baliklah hadis pertama sikitlah ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada masa sedikit, kita ambil masa dalam 5 minit. Ya, kuliah saya tak lama tuan-tuan. Kuliah saya paling lama 45 minit. Ya, sejam tu pun paling lama lah. Itu pun kalau sejam kuliah perdana. Ya, saya tak suka panjang-panjang lama-lama. Ya, bukan tak suka, saya boleh je nak ceramah 3 jam, tak ada masalah. Ya, kalau ceramah 3 jam confirm tak kena jemput lagi dah. Ya. Jadi kita ambil sedikitlah, kita ambil keberkatan hadis yang kedua kita baca daripada hadis yang ke-40. Kalau ada slide tu kita boleh share, nampak kan. Ya. Baik, an Thauban bin Bujdud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna afdhala a'malikum as-salah wa la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'minun, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Thauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istiqamahlah kamu dan kamu tidak akan mampu untuk menyempurnakannya. Makna lain, kamu tidak mampu menghitung ganjarannya. Ketahuilah sebaik-baik amalan ialah solat, dan seorang itu tidak menjaga wuduknya melainkan dia itu seorang mukmin. Ya, hadis pendek saja. Hadis riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya dan riwayat Imam Ibnu Majah. Baik, daripada Thauban, dia berkata Nabi SAW bersabda, istiqamahlah kamu dalam urusan agama, istiqamah dalam ibadah. Ya, kekal, maintainkan. Kalau kita berjemaah ni tuan-tuan, maintainkan berjemaah tu. Rasa malas, lawan malas tu. Begitu juga istiqamah dengan majlis ilmu, istiqamah tak kiralah siapa penceramah sekalipun. Kecuali kalau kita sibuklah, ada urusan, nak buang air tak tahan, ataupun nak kena balik kampung tak terpaksa skip, itu biasalah tuan-tuan. Kalau tak ada masalah, kalau ada kelapangan, gunakan masa untuk ibadah. Allah kata, Nabi kata istiqamah. Dan Nabi kata walan tuhsu, dan kamu pastinya dalam ibadah ini kamu tidak akan dapat melakukan dengan sempurna. Ya, kenapa Nabi cakap macam tu? Kita ni manusia, ya. Kita ni manusia, kita ibadah macam mana sekalipun pasti tidak sempurna. Sebab manusia. Tapi disebabkan tidak ada kesempurnaan, Nabi kata jangan tinggalkan istiqamah. Tuan-tuan, kalau kita solat subuh tadi 2 rakaat, adakah kita 100% khusyuk macam Nabi? Daripada Allahu Akbar, takbiratul ihram sampai Assalamualaikum yang kedua tu, kita khusyuk tak? Khusyuk ni kita fokus dalam solat 100%. Tak terganggu dengan duniawi. Kalau saya tak tuan-tuan. Kalau saya khusyuk cuba takkan dapat 100%. Yang dapat khusyuk 100% hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia insan mulia, insan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, walaupun ibadah kita tidak sempurna, jangan bermakna kita meninggalkannya, tidak. Sebab itu Ibnu Athaillah As-Sakandari dia kata, jangan disebabkan ibadah yang tidak sempurna kita tinggalkan ibadah. Yang tidak sempurna itu kebiasaan. Kenapa tidak sempurna? Kita manusia tuan-tuan. Kita manusia. Tetapi dalam hadis Nabi kata qaribu wasaddidu, bersederhana dalam ibadah dan lakukan sebaik mungkin. Tengah sembahyang kita dikacau oleh duniawi, kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tengah sembahyang duk teringat, subuh tadi kan sembahyang, imam baca kat depan was-sabai wat-tariq, dibaca. Kita fikir pagi ni nak makan kat mana sarapan pagi. Duk fikir macam tu kan. Semalam dah makan roti canai, hari ni nak makan apa, duk fikir macam tu. Kalau orang muda pula bismillah Allahu Akbar, imam baca kat depan, dia boleh Allah sedih betul lah, Liverpool kalah malam tadi. Duk benda kacau macam tu. Itu biasa. Setan tengah ganggu tuan-tuan. Setan ni
Pertama sekali dia akan usaha untuk kasih kita jangan bangun solat. Kalau kita bangun solat juga, dia suruh kita lewat-lewatkan solat. Kita pergi sembahyang juga. Okey, tak apa kau sembahyang. Dia ganggu khusyuk kita, tuan-tuan. Itu biasa tu. So bila kita tengah sembahyang tiba-tiba teringat, kalau orang perempuan pula sembahyang Allahu Akbar, ya waktu maghrib sembahyang, Allah lupa nak keluarkan ayam nak masak malam ni. Kau fikir macam tu, ya tak? Betul? Tengah sembahyang tu, kaum ibu sembahyang, semalam dah masak kicap, hari nak masak apa Masak lemak dah masak. Imam kat depan sembahyang. Biasa, tuan-tuan. Tapi yang salah kita duk layan. Layan tu yang salah. Bila masuk duniawi, kembali pada Allah. Tumpukan bacaan. Takut pada Allah. Takutkan siksaan api neraka. Fikir kalau macam mana kita masuk dalam kubur. Seorang-seorang. Kalau fikir, tuan-tuan, kita akan hilangkan dunia segala-galanya. Kita akan tumpu pada Allah. Imam baca Al-Quran, kita tak faham ke? Macam kita faham. Nikmat khusyuk tu. Nampak? Ya. Maksudnya, Nabi kata istiqamah dalam ibadah. Walaupun kamu tak mampu melakukan dengan sempurna, tapi tetap usahakan. Sebab itu dalam hadis yang lain, riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, khairul a'mali ma dama wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang berterusan walaupun sedikit. Tuan-tuan, ada orang, ustaz, saya ni tiap-tiap malam saya tak bolehlah nak bangun pukul 4 pagi solat tahajud dengan witir 11 rakaat, 13 rakaat. Tapi hari-hari saya mampu buatlah. Lagi setengah jam nak azan tu saya bangun mandi, dapatlah 3 rakaat witir. Tapi hari-hari tak tinggal. Saya kata itu lagi bagus. Daripada hamba Allah Subhanahu wa taala bangun pukul 3, 4 pagi sembahyang tahajud 50 rakaat, lepas tu besok tak buat, setahun tak buat. Lagi baiklah dia buat witir 3 kali setiap hari, tak tinggal. Ustaz, saya ni satu hari nak baca Al-Quran 1 juzuk tak dapat, tetapi setiap hari saya tak tinggal. Sebelum tidur surah Al-Muluk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala. Tiap malam tak tinggal. Okeylah. Daripada hari ni baca 1 juzuk, lepas tu tinggal seminggu 2 minggu, setahun tinggal. Lebih baik kita istiqamah. Ya. Itu antara apa-apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata istiqamah, tetap dengan urusan agama ibadah walaupun tidak sempurna. Ya. Nabi SAW sebut wa'lamu anna afdhala a'malikum as-salah. Nabi kata sebaik-baik amalan. Sebaik-baik amalan apa, tuan-tuan? Salat. Sebaik-baik salat apa? Salat fardu. Lepas tu baru salat sunat. Dan sebaik-baik salat sunat apa, tuan-tuan? Sebaik-baik salat sunat 2 rakaat fajar. Itu ranking. Salat sunat rawatib. Rawatib ada 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Itu salat sunat rawatib yang mana Nabi tak pernah tinggal. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Ulama kata solat sunat rawatib yang sangat-sangat dituntut. Ya, yang mana Nabi SAW tak pernah tinggal. Tapi kalau qabliyah asar, Nabi kata nak tinggal, tak nak tinggal betul. Qabliyah maghrib, kadang-kadang Nabi tinggal, kadang-kadang Nabi buat. Qabliyah isyak pun sama juga. Ya. Tapi yang kita sebutkan tadi itu 2 subuh sebelum rawatib, Nabi tak pernah tinggal. Kalau Nabi tertinggal pun Nabi qada balik. Ya, masa selepas solat zuhur, Nabi didatangi tetamu. Nabi sibuk lain tetamu sampai tertinggal ba'diyah zuhur. Selepas solat asar, Nabi qada 2 rakaat ba'diyah zuhur tadi. Ummu Salamah nampak, wahai Rasulullah, bukankah selepas salat asar dilarang untuk kita salat sunat? Tapi kenapa lepas salat asar tuan salat sunat? Dia kata, aku qada qabliyah ba'diyah zuhur tadi, tak sempat buat sebab sibuk lain tetamu. Sebab tu ulama-ulama mazhab Syafi'i, mana-mana salat qada, sunat atau wajib, boleh dilaksanakan pada waktu-waktu yang haram. Ya, selepas subuh. Kata lepas subuh ni kan belum syuruk lagi.
Tapi sekarang dah syuruk lah. Lepas subuh kita salat qada yang kita pernah tinggal dulu, ataupun kita qada tahajud tak sempat buat malam tadi, boleh. Ya. Tapi jangan buat depan orang. Ya. Ada kawan saya, dia lepas salat asar dia pergi kat belakang, dia qada salat subuh. Dia teringat dulu adalah beberapa bulan dia tertinggal salat subuh. Selepas salam saja solat asar, dia pun pergi belakang, dia solat 2 rakaat niat qada subuh. Hukum fiqah boleh tak? Tak ada masalah. Ulama Syafi'iyah kata boleh. Ada detail lah tuan-tuan. Tetapi jadi isu tuan-tuan. Masyarakat tengok, ustaz amal ajaran sesat. Ya. Kenapa? Masuklah, ustaz sampai ketua kampung, ustaz kecohlah ustaz satu kampung. Pasal apa? Ustaz solat sunat selepas asar. Sudah dah. Saya tak solat sunat. Saya solat qada subuh, saya tertinggal, tertidur beberapa hari lepas. Tadi teringat, saya terus qada. Ya. Tapi itulah masyarakat bising, orang kampung kata ustaz, dahlah ustaz tapi buat ajaran sesat. Dah ada mengadu kat saya. Ya. Aku bengang betul lah. Ada sangka buruk kat aku. Kata aku dibuat ajaran sesat lah apa semua. Saya kata dia balik, member baik daripada sekolah rendah. So bila member baik ni cakap kasar biasalah tuan-tuan. Saya kata engkau ni pun bangang sangat pasal apa? Kan? Kalau nak kodok lah kat rumah. Kau pergi buat depan orang memanglah jadi fitnah. So jangan salahkan orang sebab timbul fitnah. Kau sendiri buat fitnah. Ya tak ya juga Ya. Nampak tu lah. Kalau nak buat kena pandai tengok keadaan masyarakat, tak semua faham. Ya. Tak boleh salahkan masyarakat kalau timbul fitnah. Kita sendiri kadang-kadang penimbul fitnah. Jangan expect semua yang mana masyarakat ada ilmu macam kita. Sebab itu Nabi kata sebaik-baik amalan adalah solat. Ya. Dalam solat sunat rawatib, apakah yang paling afdal? Yang paling afdal solat sunat fajar. Itu paling afdal sekali. Paling tinggi pahala dia. Ya. Nabi kata rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Solat sunat fajar selepas azan subuh, sebelum solat subuh. Antara azan dan iqamah subuh. Itu Nabi kata 2 rakaat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan kalau salat sunat 2 rakaat subuh sunat macam tu punya pahala, apatah lagi salat fardu. Lagi besar pahala dia. Tambah lagi berjemaah, ganda 27 kali ganda. Alhamdulillah. Ya. Yang terakhir, dan seseorang itu tidak menjaga wuduknya melainkan orang mukmin. Ya, disunatkan kita. Ya, kalau batal wuduk sentiasa jaga wuduk kita. Sebab tu ulama-ulama dulu walaupun tak semayang, walaupun tak baca Al-Quran, ya, batal wuduk saja dia pergi wuduk. Sebab tu ulama-ulama bila mengajar dia takkan mengajar kuliah kalau tak ada wuduk. Mana-mana yang hadir pengajian ni kata siapa batal wuduk pergi wuduk. Disunatkan sentiasa jaga wuduk. Kecuali tidurlah, kecuali kita buang air dan sebagainya, ataupun bersama dengan isteri dan seumpamanya. Ya, Nabi kata orang yang sentiasa menjaga wuduk, batal wuduk orang yang sempurna iman dia. Sebab apa? Berwuduk ini part of ibadah. Bersuci. Ya. Bersuci. Maksudnya kita berada di bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Saya boleh syarahkan hadis ni insya-Allah, tak sempat nanti kita nak cerita panjang-panjang. Ya, insya-Allah nanti kita mungkin buat tambahan pada kuliah yang seterusnya. Jadi saya setakat berhenti sini saja dululah, lebih kurang dalam 50 minit ataupun lebih sedikit. Cukuplah tu. Okeylah kot. Ya. Biar tak lama-lama tapi solidlah, okeylah kot. Boleh faham, ya, boleh dapat manfaat. Yang penting kita dah amalkan. Ya, amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain insya-Allah. Yang tak dengar, yang tak dapat datang kita sampaikan. Moga-moga dia pun dapat manfaat ilmu pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat rahmah dan maghfirah. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa ataupun tersilap. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala.
Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhamman illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.